Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyul a'la, al-waliyul maula, الذي خلق وأحيا وحكم بالموت والفنا والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء ليجزى كل نفس بما تسعى. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh menyambung kita bicara ilmu. Tapi hari ini kita bercakap tentang ilmu dunia semata-mata. Ilmu ni nama dia ilmu penyelamat diri. Kita baca tentang, cuba tengok kita punya teks. Dia kata perubatan tradisional Melayu, adat resam, masyarakat Melayu Islam, latihan pertahanan diri Melayu, perkara-perkara khurafat dan ajaran-ajaran sesat. Yang ni penulis dia nak bercerita kepada kita tentang tajuk kecil di atas tu. Dia kata satu penilaian. Masa saya jumpa dengan dia, dia kata dia tidak minta kita terima, tapi dia kata sekadar dengar dan nilai. Apa dia? Perkara pertama tentang perubatan tradisional Melayu. Perubatan berkenaan dengan perkara yang melibatkan kita makan ubat, kita ambil ubat. Jadi tujuannya kita nak sihat. Jadi orang Melayu ni dia punya tradisional dia merujuk kepada perkara yang dia mewarisi. Dia mengambil daripada satu lanjutan kepada satu lanjutan tradisi itu. Maka dia berubat zaman hari itu. Bila sebut perubatan tradisi Melayu, bermakna dia terpisah dengan agama. Masa tu agama tak masuk lagi. Ini berkaitan dengan orang Melayu, bagaimana cara dia ambil ubat, bagaimana cara dia faham ubat. Kemudian dalam perkara itu dia melibatkan adat resam masyarakat Melayu Islam. Kemudian Islam datang. Tapi yang menjadi adat resam masyarakat dia itu masih diamalkan. Sampai pada peringkat dia ada latihan pertahankan diri Melayu. Cina ada, Melayu ada, India ada. Kemudian sampai kepada perkara itu panjang lagi, perkara-perkara khurafat. Yang kemudian khurafat itu dia tak berhenti pada kalimah khurafat sahaja, dia membawa kepada penciptaan satu agama tanpa disedari. Maka akhirnya timbullah perkataan di belakang itu, ajaran sesat. Kita baca buku ni untuk mengetahui semata-mata ikhwan, semata-mata apa yang ada pada masyarakat silam kita ini. Itu dia bubuh kandungan dia, apa yang ada dalam buku ini. Dia kata pada muka surat 2 ada pendahuluan, muka surat 3 sejarah ringkas Nusantara, muka surat 5 kepercayaan orang-orang Melayu sebelum kedatangan Islam, muka surat 10 bala tentera Allah, muka surat 11 jin. Jin.
19 khadam, 26 tok bomoh, 28 kesesatan dalam perubatan, 33 tanda-tanda tok bomoh yang menggunakan khadam jin dalam perubatan, 34 keris legenda alam Melayu, 44 kaum yang sesat lagi menyesatkan, 52 penutup. Di sini kita akan jumpa lah tentang apa-apa banyak perkara kita jumpa. Kita duduk bercakap dulu tentang kenapa orang Melayu dia panggil orang kahwin tu Raja Sehari. Kita akan jumpa tentang kenduri 40 hari, 100 hari pun kita akan jumpa. Sebab dia melibatkan adat resam yang dia cerita pada kita. Kalau saya bercerita sendiri tak seronok lah. Kita baca. Muka surat kedua, dia kata pendahuluan, muqaddimah. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Apa makna Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata? Apa makna dia? Wih, sengak sunyi terus. Jawab tak perlu tahu dia. Tak apa. Yang nyata dan yang gaib maksudnya Allah mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang gaib maknanya benda tak nampak, tak diketahui kan. Dan nyata, yang nyata lah. Yang zahir, yang apa belum merongok nampak. Oh, jelas di mata. Sesungguhnya dialah yang menguasai sekalian makhluknya daripada jin, malaikat dan manusia serta lain-lain lagi. Dan dia jugalah yang berkuasa atas sekalian mereka itu. Dialah yang mengatur dan mentadbirkan alam ini, dan dialah yang maha pelulus dan maha penentu atas sekalian makhluknya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi dan mursalin. Mursalin maksudnya para rasul lah, dia perkataan plural. Sepatutnya dia kata selawat dan salam ke atas junjungan Nabi. Nabi di situ sepatutnya dia guna Nabi-Nabi untuk disinkroniskan dengan mursalin. Dia guna anbiya. Sebab di belakang tu baru dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait. Apa dia ahli bait? Keluarga Rasul. Maknanya orang sini mengaji sungguh. Syah, saya jawab pakcik jawab. Saya tanya pakcik jawab. Dahsyat. Serta para sahabat baginda, serta pengikut sahabat dan ulama-ulama yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kata menegakkan agama Allah apa? Agama Allah apa dia tulis? Agama Allah sallallahu alaihi wasallam. Tak betul lah. Agama Allah Subhanahu wa taala. Serta yang berhubung dengan mereka itu sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya berhenti di situ pada dua perenggan itu dulu untuk mengembalikan kita kepada syakhsiyah Muslim. Cuba tengok. Buku ni dia nak bercakap tak ada kena mengena dengan agama. Tapi kerana yang menulis ni orang Islam, Melayu berbangsa Islam, dia tidak melepaskan diri dia daripada dua benda besar. Untuk apa? Bercerita pasal Tuhan dia dan pasal Nabi dia. Yang ni ikhwan, identiti ni tak boleh lekang daripada diri Muslim. Tak mana dia pergi? Dalam suasana apa pun. Macam orang kata dengan saya lah, awak tak boleh cakap agama. Macam mana saya tak boleh cakap agama? Saya agama apa? Saya tak boleh cakap agama saya. Habis saya agama apa? Nanti bila orang tanya saya agama apa, saya kena habang. Oh, rahsia. Mungkinkah itu wujud? Saya tak boleh bercerita tentang Nabi saya. Kalau kita ada peraturan begini, bagaimana seorang Muslim yang mempunyai identiti Muslim nak berhadapan? Tunduk kepada peraturan itu atau
dia memperkenalkan syakhsiyah diri dia. Kalau saya antara ingat dengan lupa, tapi saya lebih ingat menyatakan ini perkataan daripada Said Hawa, tapi saya antara ingat dengan lupa lah, Said Hawa ke, Syed Qutb ke, Jamaluddin Al-Afghani ke, perkataan mereka lah. Perkataan mereka sangat menarik. Mereka kata, ana muslim qabla kulli syai. Ana muslim qabla kulli syai. Ini bukan hadis. Ini kata-kata apa kita kata orang dululah, orang salaf dululah. Orang yang dulu daripada kita, salaf kita lah. Salafuna. Dia kata ana muslim qabla kulli syai. Aku ini muslim sebelum daripada apa benda pun. Jadi sebelum hang nak panggil aku nama apa? Nama saya ada nama. Saya ada pangkat, saya ada gelaran. Sebelum hang nak panggil aku dengan apa-apa nama, hang kena tahu muslim aku duduk di depan, di atas semua benda. Saya laki-laki muslim. Saya Melayu, boleh Melayu? Boleh, tapi kalau ikut sekali lagi kita baca, saya termasuk Melayu. Sebab saya tengok dalam Kamus Dewan tadi, memang Kamus Dewan saya bukan baca tepi jalan. Kamus Dewan tadi, edisi yang ketiga, dia kata Melayu merujuk pada suatu bangsa Nusantara, terutamanya sebelah Semenanjung, itu dipanggil Melayu. Dan dia kata dua perkara masuk dalam Melayu. Apabila seseorang itu dia menjadikan cara hidup orang Melayu, dia hidup dengan cara orang Melayu, maka dia masuk Melayu. Dan yang kedua, apabila dia masuk Islam, maka dia Melayu. Mama jangan gelak pada saya, Mama jangan perli saya. Dia tak kisah tu. Kulit apa sampai kulit pula ni. Allah. Dia kira dua benda tu saja. Apa dia? Hidup cara orang Melayu. Hang Cina ke? Hang kulit apa sekali matang sawah ke? Macam saya panggil kulit apa? Apa? Kulit saya black magic. Apa ni? Hitam ke? Putih ke kita? Syarat pertama, dia apa? Dia mengamalkan hidup cara orang Melayu. Saya tok saya cakap Tamil, mak saya cakap Tamil, pak saya cakap Tamil. Tapi saya hidup tengah orang Melayu. Bila saya pergi sekolah, orang panggil Hindu. Pasal apa kita cap? Dia kata arugrek dia kata. Hampa ni dah arugrek. Dia panggil kita anak Hindu. Kemudian kita pula kebetulan black, dia panggil anak Hindu. Jadi pada tarikh tu jadi malu mak saya Cina boleh, Tamil boleh, Mandarin boleh, Cantonese boleh. Bila apik saya mai, mak saya dia cakap Cina. Tok saya boleh Urdu. Tok perempuan. Bila mai kat saya, kakak saya, abang saya, reti lah. Bila mai kat saya pergi sekolah memang, orang dia kata tengok anak Hindu mai dah. Saya tak mau. Bila dia pada cakap, saya kata saya tak mau, saya bukan anak Hindu. Maka saya daripada kecil pakai baju Melayu. Mak buat rasuam tak mau makan. Kalau masak ke arah tak mau makan. Mak buat tosai tak mau sentuh. Nak makan sambal belacan, ikan rendang. Jadi saya telah dalam IC saya India Muslim. Tapi saya telah hidup dengan cara Melayu sampai saya tak tahu bahasa my mother tongue. Language mother tongue saya tak tahu. Saya hanya tahu bahasa Melayu, campur orang Melayu. Saya tak pelik, saya tak sebut Allahu Akbar. Saya sebut Allahu Akbar. Saya tak nak baca doa Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tamma waghfir lana dzunubana amma wala tu'azimna ila yaumil qiyamati innaka ala kulli syai'in qadir. Saya tak baca doa lagu tu. Saya cakap lokat Melayu. Saya kahwin dengan orang Melayu.
Jadi pertama, apabila kita hidup dengan cara orang Melayu, maka kita dipanggil Melayu. Saya tak pernah pakai baju apa, yang mamak-mamak dia pakai kain putih yang tak jahit tengah tu. Saya tak pakai. Dan saya tak boleh pakai, rasa telak duk menari. Saya tak boleh pakai. tak boleh. Latu-latu. Tak boleh. Saya kena pakai kain jahit depan. Nak kena pakai cara orang Melayu. Pakai baju Melayu. Kalau jubah okey, boleh pakai jubah. Nak pakai baju lagu tu sat-sat boleh. Nak pakai lama, tak boleh. Dan yang kedua, apabila dia masuk Islam. Pasal tu dulu orang kata masuk Melayu. Masuk Islam tu masuk Melayu. Dia kata, hang nak masuk Melayu kau? Tak mau. Jadi itu yang menjadikan dia seorang Melayu mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga. Di bawah tajuk Melayu. Cari nanti Melayu. Baik. Yang saya nak kata tadi, yang disebut oleh Jamaluddin Al-Afghani tadi, ana muslim qabla kulli syai'. Saya ni muslim sebelum daripada apa-apa lagi. Hang nak bercakap tentang budaya, itu nombor 2. Hang nak bercakap tentang bangsa, itu nombor 2. Hang nak bercakap soal apa pun, nombor 2, aku akan dahulukan keislaman aku. Sekarang kita kata peraturan. Kita ada peraturan. Apa-apa peraturan diperkenalkan kepada orang Islam, dia akan tanya peraturan itu letak agama dia di mana? Di nombor 1 atau di nombor 2. Penulis ni ikhwan, dia nak bercakap tentang adat, tapi dia memulakan tulisan dia dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam penulisan ini bukan syarat. Tapi kenapa dia puji Tuhan? Kerana dia Muslim. Dia puji Nabi dia kerana dia Muslim. Dia kena tonjolkan kemusliman dia itu. Dia bukan musliman. Apa itu Agus? Musliman? Ya. Islaman, musliman, muslim bermusim. Kali kita cari buah mu'tan, senang dapat buah mu'tan, lagi musim. Besok habis musim mu'tan, susah cari mu'tan. Lah buah durian, musim, lagi musim. Orang Islam dengan Islam bukan bermusim. Musim pakai tudung, musim buang tudung, ramai-ramai buang tudung. Tidak. Muslim, ana muslim qabla kulli syai'. Saya muslim sebelum apapun. Saya muslim. Saya menteri, saya muslim. Saya polis, saya muslim. Saya penguat kuasa, saya muslim. Mana mungkin saya sakiti saudara saya? Saya siapa lagi? Saya general. Saya muslim. Saya ustaz. Saya muslim. Mana mungkin saya fitnah ustaz lain? Muslim itu duduk di tengok atas sekali. Maka dia perkenalkan kaedah ni. Kata kalau kita terbalik, kita akan jadi susah. Saya muslim, tapi saya kan YB. Memanglah saya orang Islam, saya orang Melayu, tapi saya kan pegawai. Apa akan jadi? Hidup akan jadi tunggang langgang. Jadi saksiah Islam itu dipertahankan sampai bila-bila. Baik, sambung. Sidang pembaca yang dirahmati. Bahasa dia lembut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul je. Siapa nak sekat kita ucap benda ni? Alhamdulillah. Ya. Macam mana nak sekat? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lisan muslim, mukmin. Kerana dengan limpah kurnianya dapat disiapkan sebuah tulisan yang serba kekurangan ini bagi tatapan sidang pembaca yang ingin mencari pengalaman baru dan diharap dapat menjadi pengetahuan yang berguna berhubung dengan perubatan tradisional Melayu, adat resam, masyarakat Melayu Islam, latihan pertahan diri Melayu, perkara-perkara khurafat dan ajaran-ajaran sesat. Nak kenai.
Kita cuma nak ambil tahu. Ta'aruf, kita nak ta'aruf, nak berkenalan. Betul Cik Ta? Cik Ta tak pakai tu pun? Terlupih. minggu depan. Tulisan ini disusun semula hasil pengalaman penulis sendiri dan beberapa orang sahabat yang terlibat secara langsung dengan ahli masyarakat yang malang dan memerlukan pertolongan, juga ilmu dari guru-guru yang alim dan dari rujukan kitab-kitab. Dia jumpa masyarakat yang dia rasa dia malang. Dia rasa malang. Macam Pak Cik Dih masa di Iraq tu, Iraq apa depa ni Syiah, dia duduk kat gua tu, duduk tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi nak keluar. Ghar itu dia tunggu Imam Mahdi keluar. Ghar Mahdi, muntazar. Dia tak keluar-keluar. Jadi satu malang, kita tengok depa tu rasa kesian, rasa depa ni malang. Yang memerlukan ada orang yang kena bagi penjelasan. Macam mana? Saksi kita tengok lagi. Tujuan tulisan ini diperkenalkan supaya ahli masyarakat Melayu Islam tidak terkeliru di antara adat dan agama, supaya jangan nanti ada menyatakan adat yang bercanggah dengan Islam itu adalah salah satu daripada tradisi agama Islam. Kan? Orang-orang Melayu yang sebahagian besarnya banyak yang keliru di antara adat dan agama. Antara karamah dengan istidraj, antara ma'unah dengan sihir atau silap mata. Sehingga kini ramai yang mudah terpengaruh dengan perkara-perkara pelik, umpamanya bomoh budak dibaling, sehingga berpusu-pusu mereka pergi untuk mendapatkan rawatan tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ini saya ingat lama dulu sikit ya. Adalah diharapkan setelah membaca tulisan ini, anda akan dapat membeza dan menilai kesesatan yang berlaku dalam perbomohan, adat resam dan latihan pertahan diri Melayu, meskipun faktanya masih banyak yang berkurangan. Masih banyak lagi kurang di sini. Ni. Sebarang kesilapan atau kekurangan fakta adalah disebabkan oleh kelemahan diri penulis sendiri, sama ada daripada sudut keilmuan maupun daripada pengalaman. Di sini kita dapat berkenalan kenapa dia tulis buku ni, dan beberapa pengalaman dia, kenapa dia tulis buku ni, dan apa perasaan dia, apa mukadimah dia. Salah satunya yang dapat saya lihat, dia nak mengeluarkan kita daripada kekeliruan. Ada satu, siapa berselawat pada Nabi sehari 1000 kali, Allah haramkan badan dia daripada disentuh api neraka. Besarlah fadilat selawat pada, bukan orang pun berselawat. Kita bagi tahu sahabat hadis ni yang tidak sahih. Hadis ni hadis yang lemah. Macam mana dia akan terima? Dia terima macam mana? Sahabat, semasa di Turki, saya berjumpa dengan seorang, bukan saya lah, ini saya ambil skrip orang. Ini bukan saya ambil skrip orang. Saya sampai skrip tu. Dia kata, semasa di Turki, saya jumpa dengan seorang alim ulama di Turki. Dia mengijazahkan kepada saya satu zikir. Sejak saya amal zikir ni, saya dapati rezeki saya mencurah-curah. Mencurah-curah. Tak putih. Rezeki saya tak putih. Satu. Lagi seorang pula, dia kata, saya nak ajak pada tuan-tuan sekalian satu amalan. Kalau tuan-tuan baca amalan ni, kita tak kena sihir. Orang nak buat sihir kepada kita, dia tak nampak kita. Okey, dia pun ajak. Macam mana kita nak bagi tahu yang ni tak ranjau tapi macam ranjau? Kenapa ikhwan? Imam Muslim cerita Rasul yang didatang oleh Jibril dikelilingi oleh malaikat kena sihir. Sihir nampak dia.
Apa kelebihan kita boleh amal satu bacaan, kita tak kena sihir? Who are you, man? Come on, baby. Please open your mind. Jangan ada small mind. Kan? Nanti jadi donat. Cina keluar pergi meniaga gedebang dapat duit. Kita kena amal zikir baru dapat duit. Punya sempit rezeki kita. Cina tak ada zikir. Tak ada zikir. Lalu ada orang India meniaga nasi dalca tepi ni. Nasi dalca. Dia kena meniaga. Rezeki dia luas. Orang Melayu kena dapat bacaan tertentu. Siapa nak rezeki luas, bacalah surah tak ada huruf kaf. Sejak bila? Nampak? Macam mana nak betul? Kita sambung pada muka surat ketiga, sejarah ringkas Nusantara. Saya tambah sikit. Boleh memang? Saya tambah sikit. Apakah amalan yang, saya bukan nak ajak agama, saya tak ajak agama, saya ajak adat resam. Tapi ni saya nak bagi contoh, example. Mahkamah pun menerima contoh kan. Apa itu? Apakah amalan yang kalau kita boleh buat, rezeki kita terbuka, luas rezeki kita? Ya, Nabi sebut dalam hadis silaturahim. Dan Nabi tanya, siapa yang nak Allah luahkan rezeki dia, Allah panjangkan umur dia, apa Nabi kata? Silaturahim pada keluarga. Dr. Faisal kita baca dalam Adabul Mufrad. Bukan baca surah tak ada huruf kaf. Begitu terang ajaran Nabi, kita jadi tak tentu hala. Dan selain daripada tu, apakah satu amalan kalau kita boleh buat, minta Allah bagi rezeki pada kita? Doa minta rezeki lah. Ya Allah, bagilah rezeki pada saya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita duduk antara dua sujud, ada doa kan? Minta warzuqni. Tak cukup lagi kan? Ya Razak. Allah tu Razak. Kena ada amalan tu. Kena ada amalan ni. Banyak ni baca, kena baca. Banyak ni kena baca. Tapi yang syoknya, kawan yang bagi amalan pun tak kaya-kaya. Dia pun minta derma buka sekolah. Begitu halus mainan iblis. Halus tak nampak. Halus tak nampak. Boleh Mama? Saya balik kepada teks. Baik. Sejarah ringkas Nusantara. Ini kita ambil tahu nah. Nusantara macam mana nak kira dia punya map dia? Yang masuk Nusantara macam mana? Bila sebut Nusantara dia maksud dia apa? Sulawesi ya? Bukan. Dalam peta. Main negara-negara Melayu lah. Itu saja Nusantara lah. Jadi kita ada Thailand, ke sini lah. Itu saja Nusantara. Okay. Baik. Sebelum kedatangan Islam di Nusantara, penduduk di Asia Tenggara adalah terdiri daripada penganut fahaman Buddha Shin Rawat. Shin Rawat yakni Buddha puja dewa. Sebelum Islam ikhwana, mungkin merujuk pada tahun 1578 ataupun 15 tahun 1500 sebelum Islam datang. Pada ketika itu penganut-penganutnya sudah pun sedia mengamalkan perkara-perkara luar biasa yang menyalahi kebiasaan, iaitu dipanggil mencari adat, yang lahir hasil daripada pemujaan dewa-dewi, jampi serapah atau yang seumpamanya. Ikhwan, ke belakang sedikit, menarik perhatian kita, yang sebelum kedatangan Islam, perkara yang pelik ni semuanya melibatkan jampi serapah. Pemujaan mesti ada, dan dia berasaskan kepada suatu keyakinan, kepada suatu agama. Dia bukan begitu saja dia jadi, tidak. Pasal itu nama dia mencari adat. Keadaan ini berlaku adalah hasil daripada pertolongan jembalang. Allah, nama jembalang. Bapak jebon, yang tu jebon. Dia lari susah. Yang tu jebon. Ni jembalang, sahabat. Dengar pun naik belah rumah Pak Haji. Yang terdiri daripada jin
sama ada dengan jelmaan ke dalam diri pemujanya dipanggil tanasukh arwah, ini bahasa Arab, istidraj, sihir atau silap mata. Semua amalan ini amat kuat pengaruhnya dalam kehidupan seharian mereka pada waktu itu, iaitu pada waktu agama Buddha Shinrawat itu berkembang. Mereka mengabdikan diri kepada dewa-dewi semata-mata. Dalam konteks ini, pegangan fahaman beragama adalah bersumberkan daripada rahib-rahib yang dikatakan mendapat ilham dari Tuhan dewa-dewi, sama ada Dewa Rama, Dewa Sita, Dewa Siva dan seumpamanya. Asal memang begitu. Ketika Islam tersebar luas di semenanjung Arab hingga ke Eropah dan juga ke Asia. Asia kira macam mana? Semua termasuk besarlah Asia. Maka banyaklah mubaligh Islam dari kalangan orang Arab dan bukan Arab yang datang membawa agama Islam ke sebelah Asia Tenggara sebagai pedagang. Asia Tenggara kira lagu mana? Tenggara. Oh, cerita dahsyat geografi ya. Dahsyat. Cerita abang sama Pak Cik abang. Saya tak tahu siapa abang dulu. Baik. Mereka datang ke sebelah Asia Tenggara sebagai pedagang. Dari situ Islam mula bertapak dengan kuatnya di negeri-negeri bawah angin ini. Gejala isma-isma ataupun isme-isme. Apa panggil? Izm lah. Yang tidak sihat pada waktu itu beransur hilang kegemilangannya. Bahkan di setengah tempat umpama Aceh, izm tersebut telah dibenteras sehingga ke akar umbinya. Inilah hasil daripada tarbiyah dan didikan mubaligh dan para da'i Islam yang benar-benar alim lagi sufi. Kehadiran mubaligh tersebut seumpama membawa sirna kegemilangan dan kecemerlangan kepada penduduk tempatan, sehingga pada satu ketika Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Betul Gus? Ya. Setelah sekian lama gejala pemujaan jampi serapa hilang, akhirnya ia timbul semula setelah Portugis, Belanda, Sepanyol, Perancis, Amerika dan Inggeris berusaha menakluki Asia Tenggara dengan memperkenalkan agama Kristian di samping perdagangan yang menyebabkan orang Islam bangun menentang mereka. Portugis datang tahun berapa? 1511. Maknanya Islam sebelum tu mungkin 14. Tapi sebelum daripada Islam tu, Buddha, agama Hindu telah datang. Mungkin 1300 hari tu. Okay. Pada satu ketika, Belanda telah membunuh lebih daripada 6,000 umat Islam di tanah Jawa. Pada ketika itu, ulama merupakan tokoh pemimpin utama dalam semua aktiviti harian, bermula daripada aspek agama, sosial dan kemasyarakatan, ketenteraan, sehinggalah kepada perubatan dan sebagainya. Mereka inilah yang banyak memainkan peranan penting dalam menegakkan penentangan terhadap penjajahan Barat, kerana merekalah yang terlebih dahulu mengenali erti hidup beragama serta beramal dengannya. Lebih dahulu merasai bahang campur tangan asing. Lebih dahulu menghidu bau najis mughalazah penjajah. Najis mughalazah dah beritahu. Penjajah dalam kebudayaan, tipu daya pemerintahan dan tipu daya dalam ketenteraan dan sebagainya ke atas negerinya dan anak bangsanya. Akibat daripada peristiwa itu, maka sakibaki pahlawan Islam yang hilang pedoman telah cuba meneruskan perjuangan menentang Belanda dan Inggeris hingga kekuatan dan keilmuan apa saja yang ada pada mereka, asalkan mereka mampu. Bila Inggeris ni semua masuk, ajaran Islam terhakis sebab dia perkenalkan ajaran Kristian. Tapi sakibaki itu ada. Artinya dia bukan piau.
dia tak kau. Agama tu tak jadi ori dah. Dia pun pakailah apa yang ada. Janji, lawan. Dalam keadaan terdesak itu, mereka berusaha memperolehi daya kekuatan yang luar biasa melalui amalan-amalan cara hulu balang, wirid-wirid jampi serapah yang seumpamanya dengannya, melalui kaedah biasa, dan setengah daripada mereka melalui uzlah, bertapa dan riadah. Maka datanglah pula jembalang-jembalang daripada jin, sama ada jin Islam atau jin kafir, yang berhubung dengan mereka dengan cara tanasuh arwah. Tanasuh arwah ni orang putih kata reincarnation, ya? Dia masuk dalam badan jelma balik. Istidraj, sihir, ha? Itu reincarnation dia macam dia dah mati sebagai manusia, kemudian dia hidup sebagai binatang. Itu reincarnation. Oh, di sini buka. Di sini roh tu masuk mai. Dia panggil stance. Oh, apa nama tepat? Bukan reincarnation. Trans saja, tak ada trans saja. Saya betulkan balik lah. Arab dia kata tanasuh arwah, penjelmaan balik. Macam orang duk berubat pakai apa, kan? Ini nama dia tanasuh arwah. Apa yang bermakna? Ingatlah, nama itu tanasuh arwah. Penjelmaan ke dalam diri, istidrat, sihir atau silap mata yang menolong mereka menghasilkan hajat mereka, yang pada sangkaan mereka adalah malaikat-malaikat atau wali-wali atau Nabi Khidir telah datang berhubung dengan mereka. Yes. Tengok, kekeliruan mula wujud. Apa asal dia? Asalnya nak melawan penjajah. Daripada saki baki agama yang berbaki, yang terpotong tengah jalan tadi. Sementara itu, tanah Jawa timbul pula fahaman wahdatul wujud yang tidak dapat membezakan di antara wahdatul wujud marhumah dalam bab sufi dengan wahdatul wujud mazmumah dalam i'tiqad dipanggil huluhiyah, mulhid, zindik. Sehingga tertegaklah kerajaan seumpama itu, iaitu kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram di sebelah Jawa sana, dia lebih kurang dalam tahun 1578. Agama dia Islam, tapi kepahaman dia macam ni. Fahaman ini adalah hasil daripada pengaruh Syiah. Bermula dari sinilah wujud semua berbagai-bagai rupa bentuk amalan kerohanian, wirid-wirid dan jampi serapah yang menyeleweng daripada akidah syariah ubudiyah Islamiyah yang sebenar kehadrat Allah, seperti yang dibentangkan oleh para ulama terdahulu yang mahir dan ahli pada babnya di dalam kitab-kitab karangan mereka. Terdapat juga dari golongan ini yang terpesong amalan mereka bagi kepentingan diri dengan tujuan. Tengok, penyelewengan itu berlaku di atas 3 sebab. 1, langkah mempertahankan diri bagi mendapat kemegahan dunia hanya kepada bangsa semata-mata. Kenapa jadi lagu ni? Mereka nak berhadapan dengan penjajah. Maka masuk melalui ilmu pertahan diri. Agama tu masuk di situ. Kedua, amalan kebatinan dalam menuntut kemegahan. Ketiga, perubatan, bomoh, tok pawang, tok bidan dan sebagainya. Dan keempat, belagak jadi tok sufi wali yang sentiasa mendapat jizbah ketuhanan, mendapat anugerah Tuhan. Keempat-empat benda ni, ikhwan, dia padu duduk pada satu orang, maka dia dipanggil tokoh. Dulu alim ulama dia boleh bersilat, dia ulama. Saya ingat orang belah Indonesia banyak lagu tu, bapak kiai bersilat. Bukan kata Indonesia, Ustaz Nam boleh silat. Dulu kan, kata ulama dia boleh bersilat, bertahan diri, dia boleh berubat orang, anak menangis orang cari dia. Dulu orang panggil lebay. Bila kata Tok Lebay, panggil Tok Bilal Sat, lebay kita, dia boleh semua je dia. Budak menangis, orang tak boleh bersalin, semua dia boleh. Ini sakit baki dia lah yang ada. Dari sini merebaklah amalan-amalan khurafat, karut, amalan karut yang mendapat kekuatan luar biasa dari bantuan jin-jin,
Maka ramailah pahlawan-pahlawan Melayu mengambil amalan-amalan ini dengan tujuan untuk mempertahankan diri sendiri dan untuk menewaskan musuh, di samping untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Akhirnya, mereka telah lupa kepada ajaran agama yang telah disampaikan kepada mereka. Lalu mereka lebih mementingkan kekuatan material dan kebendaan semata-mata daripada kepentingan akhirat. Lebih jahat lagi, mereka menjadikan adat resam keturunan ke dalam syariat agama Islam sebagai satu amalan yang dimestikan. Walaupun terang-terangan amalan itu menyalahi ajaran Islam, sama ada dari segi fiqh, akidah dan akhlak. Lepas itu orang kata, oh jangan main, pahlawan-pahlawan kita dulu dia pukul 1-6 jatuh. Memang tak mustahil. Cuma kita duk ingat kata dia tu hebat, tapi sekurang-kurangnya kita malam ni ada. Tapi satu perkara yang kita kena tahu apa dia, mereka duduk dalam kondisi ini kerana suatu keperluan, bukan daripada saja-saja, tapi dah ada kerana ya, ni puak-puak Belanda datang, asal agama Buddha yang puja dewa, dia lebih cenderung pada agama Hindu. Lepas tu Islam datang, lepas tu penjajah datang. Bila penjajah datang, saki-baki kemurnian Islam itu dah tengok. Boleh berhenti kan macam mana? Tadi jawablah tak ni pula. Baik, kita ambil muka 5 tu ke bawah ya. Yang jenis amalan agama tu kita tinggalkan. Kepercayaan orang Melayu sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam ke tanah Melayu, anutan masyarakat Melayu pada ketika itu boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan agama yang terbesar. 1, agama Buddha puja dewa. 2, agama Hindu puja dewi. Dan agama amalan orang asli. Tengok amalan orang asli. Kena mengena dengan kita. Baik. Orang-orang asli sangat kuat berpegang kepada berbagai kaedah pemujaan jin. Sehingga tuk-tuk batin, orang asli diukur dengan kehebatan diri mereka dengan had ukuran panjang rambut di kepala mereka. Dulu, betul. Ada orang rambut panjang berjalan. Siapa pun tak boleh potong rambut dia. Tiba-tiba satu hari dia jalan-jalan, dia balik rumah rambut dia jadi pendek. Wali Songo pergi potong tengah jalan. Dia pakai tangan habis rambut kawan tu. Hilanglah ilmu kawan tu. Syak dia. Percentuman 3 puak ini sama ada melalui nikah kahwin atau seumpamanya menghasilkan suatu kemantapan yang kukuh dalam adat resam dan istiadat kebudayaan orang Melayu. Di samping membuahkan pelbagai rupa bentuk ilmu, kita boleh bayang yang ada di dalam agama Buddha, agama Hindu dan amalan orang asli itu jadi satu. Jadi satu ramuan. Tadi terpisah-pisah, lalu jadi satu. Lagi lagi dahsyat. Boleh Abang Man? Mana ni Bi? Di samping membuahkan pelbagai bentuk rupa bentuk ilmu, amalan dan kaedah pemujaan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu perkara yang luar biasa dan mencari adat, berlomba-lomba untuk menjadi jago atau orang yang paling handal di kalangan mereka, untuk bermegah-megah, gagah, orang yang paling berkuasa, orang yang paling dihormati, disegani dan sebagainya. Nanti dia kata kita boleh melihat ke situ amalan-amalan khurafat tu, dia akan cerita. Islam datang ke Aceh Tenggara, ke Asia Tenggara, sama ada melalui negeri China, Yaman, Parsi atau India, dan bertapak kukuh sehingga lebih kurang 200 tahun sahaja. Selepas itu masuklah pula pengaruh agama Kristian melalui penjajahan kuasa-kuasa barat. Manakala di dalam masyarakat Islam sendiri pula telah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh Rafidiyah, Kharijiyah, Qadariyah, Jabariyah. Kenapa ikhwan? Kenapa daripada pengaruh tadi Yaman, Parsi, India Islam masuk? Maka yang inilah yang subur.
Kemudian dan sebagainya, sehingga menimbulkan berbagai-bagai kepahaman dan aliran dalam mempraktikkan ajaran Islam. Sama ada ini menyebabkan keadaan ini menyebabkan sesetengahnya pula terjerumus ke dalam gaung kesesatan berikut. Satu, boleh sebutkan ni? Bukan agama lah. Ini bukan agama. Pak Ji pun seria juga. Kan? Satu, bid'ah dalalah. Yang bid'ah dalalah yang karahah dan bid'ah yang haram dalam syariat. Kedua, berada dalam salah satu daripada 72 puak yang sesat lagi menyesatkan dalam bab akidah. Dan tiga, berada dalam salah satu daripada 13 puak yang sesat lagi menyesatkan dalam bab sufi. Tengok dia pergi sampai mana, ikhwan. Pasal itu kita tidak heran kenapa tempat kita dipanggil Lahar Tabut. Lahar Tabut. Tabut itu keranda. Keranda. Lahar itu macam satu lopak besar tempat orang buang. Kenapa? Dulu perayaan membesarkan keranda Husin. Benar pengaruh di situ, pengaruh. Pasal itu tempat itu dipanggil Lahar Tabut. Perkataan tabut disebut dalam Quran, iaitu Nabi Musa mak dia letak dia dalam tabut. Keranda tu kan ayat bawa ke istana Fir'aun. Maka perarakan Muharram di Baghdad sana, sana 10 Muharram, di sini mereka membawa tabut Husin. Dah habis dah, akhirnya mereka buang. Kenapa pahaman tarikat Naqsyabandi awal dari tempat kita? Tarikat-tarikat. Kenapa? Kerana itulah Islam yang masuk di tempat kita. Dia dah bergui dengan darah daging kita. Tengok no? Dahsyat. Kalau sunnah, Quran daripada Quran dan sunnah, tak mungkin dia akan jadi bid'ah dhalalah. Tak mungkin dia akan jadi 72 puak yang sesat. Tak mungkin. Daripada pecahan di atas, maka wujudlah pelbagai kelompok masyarakat Melayu yang mempunyai pahaman dan amalan masing-masing. Masing-masing lah Ustaz Nan. Dari situ lahirlah amalan-amalan yang dipanggil amalan kebatinan atau ilmu hakikat, ilmu isi, yang meninggalkan amalan syariat, sehingga sembahyang hanyalah dengan niat sahaja. Puak-puak yang sesat ni, dia bubuh, bukan saya ni, kita just reading betul dia bubuh. Dapat dilihat menerusi amalan yang mereka lakukan dalam menunaikan ibadat pada Allah. Ringkasnya, apa jua amalan yang tidak mengikut garis panduan Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma', qiyas, adalah termasuk dalam salah satu daripada pahaman-pahaman yang sesat daripada 3 kelompok besar di atas. Kenapa boleh jadi lagu ni? Kerana itulah Islam awal masuk di tempat. Ilmu pertahan diri kena jampi-jampi. Kalau jampi tu dah asal dah, pertahan diri kena ada jampi. Masuk rumah kena ada jampi. Ambil kuasa kena ada jampi. Tapak rumah kena ada jampi. Apa dia panggil? Orang apa dia panggil pangkat tuan besar orang kaya. Tuan besar orang kaya. Bila dihadiahkan tanah pada dia nak buat rumah, kena jampi tanah tu. Kena pergi pagar. Kena, baru dia boleh buat rumah. Siapa main jampi? Dan jampi tu datang daripada aliran apa? Ni, dia berkata Rafidiyah. Rafidiyah ni siapa dia? Syiah yang paling ekstrim. Rafidhi. Datang daripada Kharijiyah, Khawarij. Datang daripada Qadariyah, mazhab Qadariyah. Jabariyah. Yang semua gantung takdir ni semua ni. Tuhan nak kita sembahyang lah. Kawan tu tak sembahyang pasal Tuhan takdir dia tak sembahyang. Pasal itu, kepahaman lagu tu lebih awal daripada kita belajar Quran dan sunnah. Dia masuk mai tempat kita. Orang belajar silat kena potong ayam. Orang belajar, Ustaz Nam punya silat ada potong apa-apa? Oh, kambing. Buat kekah ha? Dahsyat. Bukan dahsyat, dahsyat. Baik. Dia kata jenis amalan beragama orang Melayu sebelum Islam.
Ini kita nak baca bila? Sambungan Pak Presiden nak baca kah? Kemudian dia sampai pada perkara luar biasa. Kalau nak baca berhenti tang situ. Kalau tak mau baca berhenti tang sini. Muslimat? Jangan tanya live. Jangan tanya live. Saya jawab. Harap kamu. Takkan nak potong tang situ. Kita kena jadi burung kasawari, tutup muka, pungkuk orang nampak, dia kata orang tak nampak dia. Okay, saya ambil. Okay. Kita kata baca. Apa-apa kita tanggung. Jenis amalan beragama orang Melayu sebelum Islam. Pada dasarnya, amalan beragama orang Melayu sebelum kedatangan Islam bolehlah dibahagi kepada 3 kepercayaan besar. Ini orang Melayu ni. Orang Melayu yang beragama Buddha puja dewa. Sama ada kita, orang Melayu sekarang ni, kita dengar terkejut ataupun kita rasa, biar betul, itu hal kita lah. Tapi ini adalah kita punya history, kronologi. Bangsa orang putih kata apa? Race. Betul je. Kita punya race history kita, ni lah dia. Yang kedua, orang Melayu beragama Hindu puja Dewi. Dulu ada pelakon nama Sri Dewi. Biji mata dia cantik sana. Oh, dia berlakon dengan Mak Nagin lah. Tak tengok. Time saya tengok dia tak menari. Saya jadi patuh syariah. Saya tengok movie-movie yang patuh syariah. Yang ketiga, orang Melayu yang berpegang dan beramal dengan amalan orang-orang asli. 3 jenis dia ada. Akibat dari ajaran dan pegangan mereka itu lahir dan wujudlah pelbagai bentuk kebudayaan dan adat resam mengikut jenis agama dan kepercayaan yang mereka anuti. Kedatangan Islam ke Nusantara selepas itu telah berjaya membasmi kepercayaan karut dalam masyarakat Melayu pada ketika itu. Namun tidak semua masyarakat Melayu yang mahu meninggalkan kepercayaan mereka sehingga keseluruhan dan sehingga ke hari ini kita masih dapat melihat betapa amalan khurafat itu masih tegak dan tetap hidup dalam adat resam dan kebudayaan Melayu, terutamanya dalam majlis perkahwinan, kematian, perbomohan dan perbidanan, latihan pertahan diri dan sebagainya. Di samping itu, kepercayaan kepada benda-benda keramat seperti kerih, kubur, pokok besar, batu dan sebagainya begitu kuat sehingga dapat dilihat sesetengah orang Melayu masih menjaga dan menyimpan dengan baik kerih pesaka sejak turun-temurun yang dikatakan sebagai penjaga keluarga. Dulu orang Melayu paling susah. Dululah, bukan saya merujuk Melayu ni. Yang penulis maksud kan. 1800 hari tu. Susah nak kahwin. Kahwin kena buat tu, kahwin kena buat ni. Dan bila masak kahwin ni pula, nasi tak mau masak. Macam tu jadi. Lepas tu nak kena hantar mapleh, hantar ponu. Semua ni pasal apa? Pasal ni lah jembalang-jembalang ni semua. Lepas tu dia masuk dalam apa? Nak beranak punya susah. Mati beranak jadi apa? Kuntilanak. 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 Oh, Melayu? Kuntilanak. Kena ambil paku 7 inci baru jadi orang. Jadi dah mati jadi kuntilanak, berpaku jadi orang. Alam barzah tak ada. Dia tanasuh. Apa tadi kata? Transformer tu kan. Dia jadi macam tu. Pindah balik, mai balik. Ini bukan ajaran Islam. Dah saki baki ada tak ada? Ada ya kawan. Tok ayah balik malam Jumaat rumah. Kan? Bagi orang, bila kita kata benda tu salah, yang dia tak tahu ekor kepala macam kita tahu, dia attack kita lah. Tak apa hang ni.
Sejak duk mengaji fikir sunnah pelik-pelik. Dia tak tahu kita mengaji ni dulu. Tengok, apa lagi dia kata? Orang Melayu masa tu susah lagi apa dia? Mati. Buka bumbung pakcik. Ikutlah ilmu apa dia tuntut. Kadang-kadang sampai mengaibkan mayat, mengaibkan keluarga. Tak ada orang nak ambil. Apa panggil tu kan? Hang kena ambil, tak mati. Mati pula kena. Allahu Akbar. Kenapa jadi begini? Ini bukan daripada Islam. Apa lagi susah orang Melayu ketika itu? Bomo perbidanan. Baik. Kepercayaan seperti ini ada hubungan dengan asal usul orang Melayu yang kebanyakannya berasal daripada kepulauan Indonesia. Agus. Agus. Dia main dari sana, Agus. Yang memang terkenal pada satu masa dahulu dengan adat dan kepercayaan Hindu serta Buddha. Walaupun Islam mula bertapak di Mataram, Majapahit dan ke seluruh kepulauan Jawa, namun sisa-sisa peninggalan Hindu dan Buddha masih kuat dalam pegangan mereka. Lepas itu Pakcik Din ketika siapa serang Melaka? Portugis serang Melaka. Kalau roboh kota di Melaka, Papan, tengok ada kaitan dengan kepulauan Jawa. Papan di Jawa kami, apa sambungan dia sana? Kalau roboh kota Melaka, Papan di Jawa kami apa serah pula? Kami tegakkan. Dia akan pertahan Melaka dengan Papan di Jawa. Papan cengai, papan betul tu. Bukan kata pelewet. Papan pokok betul. Kami ambil papan di Jawa. Jawa ketika itu seolah-olah pengeksport kekuatan. Dia bokmai dengan kita. Baik. Walaupun Islam mula bertapak di di semenanjung Malaysia sendiri terdapat berbagai keturunan seperti Melayu, Bugis, apa tu? Mendiling. Nampak macam restoran giling. Mendiling. Sila, tu tak berani nak sebut. Mendiling. Rawa. Orang Rawa. Jawa. Banjang. Petani. Siam. Dan sebagainya. Dan terdapat juga yang berasal dari keturunan orang asli. Setelah memeluk Islam, mereka telah membawa adat resam masing-masing ke dalam agama Islam. Walaupun mereka berbeza dari segi suku keturunan, namun mereka masih lagi tak terlepas dari adat resam Hindu dan percampuran dengan adat dan amalan orang asli. Masing-masing tengok daripada arah mana dia mai. Amalan-amalan kuno seperti puja tanduk lembu. Ini saya pernah tengok. Sat sangat. Orang ambil tanduk lembu betul di kepala tu. Tapi yang saya tengok tanduk rebau. Dia berasapkan. Lepas tu dia simpan, kita masuk rumah tu, dia panggil apa? Alang-alang tu. Perabung yang mana, alang yang mana, bendui yang mana? Bendui bawah. Perabung tak mana? Tu perabung. Makna alang lah. Dia perasap. Itu saya pernah tengok. Apa lagi? Dia puja tanduk. Hantaran perkahwinan. Sirih junjung. Nasi tinggi. Kelapa. Garam. Gula. Dalam satu-satu upacara tu, tiga-tiga ni kena ada. Lenggang perut. Kenuri 40-100 hari selepas kematian. Sembelih ayam semasa buka gelanggang, latihan pertahan diri. Apa tu? Sangkak. Ancak untuk jamu jin dan sebagainya adalah contoh amalan yang ada hubungan dengan pengaruh Hindu dalam adat resam orang Melayu. Begitu juga adat resam tingkah laku orang-orang asli sebelum Islam diambil sebagai adat resam atau sebagai cara beragama yang mesti didahulukan.
ditokok tambah lagi dengan redha dan lahapnya kita menerima membabi buta. Oh, dia marah ni. Pengaruh kebudayaan penjajah yang memang merupakan satu perancangan jangka panjang Yahudi dan Kristian, khasnya untuk membunuh kepribadian Muslim, orang-orang Melayu yang berpegang teguh dengan agama Islam. Sehingga kini amalan-amalan tersebut masih lagi subur, walaupun telah berkali-kali seruan dakwah sampai pada mereka supaya meninggalkan amalan tersebut. Namun bagi sesetengah daripada mereka itu telah beranggapan bahawa adat-adat tersebut seolah-olah sebahagian daripada ajaran Islam yang mereka anuti. Maka dengan sebab itulah mereka telah mencampur adukkan antara ajaran Islam yang suci ini dengan adat resam yang karut lagi menyesatkan itu, yang semata-mata mengikut khayalan, kebijaksanaan fikiran dan tahsinul aqli, keelokan dalam berfikir mereka semata-mata sahaja. Tengok bagaimana bila kita mai, pakcik, kita dah 2023 kan, macam mana kita nak bagi tahu adat-adat ni yang telah menjadi darah daging? Macam mana nak buat? Kalau orang besar kan mati, orang kecil kan mati, cara bagi mandi, cara kapan, cara apa, semayang, cara tanam sama. Bukan kata orang besar, Rasulullah mati pun macam tu juga. Tapi kerana kepahaman kita dah melarut, jadi pemberitahuan itu merupakan satu benda yang macam menyiat kulit. Orang mati tak ada kenuri, tak ada itu pakcik, tak ada apa, tak ada. Oh ya Allah, susahnya. Ini pun kita pun tak boleh nak berjelaskan pada orang banyak sangat tentang apa, baca doa tu rezeki buka, baca. Siapa baca doa ni lepas kahwin, cepat kahwin? Doa apa yang baca cepat kahwin ni? Yang bagi siapa? Yang bagi ustaz. Cepat jodoh. Ada tak ada doa cepat jodoh? Ada. Apa dia? Ya Allah, temukanlah jodoh aku. Itulah doa dia. Allah kata, hang minta aku bagi. Siapa yang kena minta? Tuan punya. Tuan punya dirilah. Yourself. Ini tak saya nak bagi amalan pembuka rezeki. Ya, awak kerja kerajaan, tiap-tiap bulan dapat rezeki, nak buka macam mana? Awak pergi kerja kilang, bulan-bulan awak dapat duit. Awak menega, hari-hari awak dapat duit. Awak tak kerja. Lepas tu orang ni pergi jumpa Maulana kan, minta apa dia? Doa buka rezeki. Keliru otak kita, keliru dan mengelirukan. Dahsyat, buntu. Macam ni punya. Kenapa? Guru-guru macam ni dia daripada Parsi, Yaman dulu, India dulu mai, tak habis-habis. Doa kita, doa tu ibadat. Doa dengan sihir lagi kuat pada ibadat. Orang tak percaya pada doa. Orang percaya kepada Tok Bomo. Tidak berlaku. Ayat kursi kata, man zalladhi yashfa'u 'indahu biiznihi, kan? Tak berlaku syafaat melainkan dengan izin Allah. Orang tak peduli. Tak berlaku mudarat melainkan dengan izin Allah. Orang tak peduli. Allah yang bagi. Tapi diajak kita hari-hari, diajak otak kita lingkup. Doa pembuka rezeki. Dalam semayang, Rabbighfirli warhamni, lagi apa, warzuqni warfa'ni, ada wajburni, kan? Apa lagi yang tak cukup? Minta pula dalam solat menghadap kiblat. Kondisi kita dirahmati oleh Allah, para malaikat. Tak kuat lagi. Nak kena ada, ya Allah, kalau rezeki aku di langit, buat turunlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Tuhan, ikhwan. Tak payah, ya Allah, aku susah, aku perlu rezeki, rezekikanlah aku, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Itulah pembuka rezeki. Tak ada perlu ijazah apa. Tapi kita kena, bukan ranjau. Tapi itulah dikatakan agama.
Macam tadi campur habis. Last sekali yang mai bagi tahu benda tu ranjau, yang tu kena tangkap tak tauliah, yang duk bagi tahu dapat tauliah. Bukan kata lepas geram. Tak apa. Sikit-sikit saya tak ada apa. Saya tidak melampau. Jadi, insya-Allah lepas ni Pakcik Din kita tengok perkara luar biasa mencari adat apa dia yang dipaham oleh masyarakat Melayu hari tu ni. Tengok. Lepas tu kita akan tengoklah yang kata khadam ni apa, bala tentera ni apa beza bomo, tok pawang, bidan, macam mana cara depa berkomunikasi dengan jin. Oh, ikhwan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.